الفاتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم رب يسر أمورنا ولا تعسر علينا إنك أنت العليم الحكيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن إلى ربك الرجعة. Sesungguhnya kepada Tuhan kamu akan kamu kembali. Surah Al-Alaq. Sadaqallahul azim. Berbahagia dan hormati Al-Fadhil pengurus Masjid Al-Husna dan seluruh jawatankuasa kuasa pengurusan masjid, yang dihormati Al-Fadhil Tuan Imam bertugas pada malam ini, yang dikasihi, yang diraikan seluruh kehadiran para jamaah Maghrib, Isyak, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Pertama-tama alhamdulillah kita merafak syukur pada Allah Azza wa Jalla di atas nikmat keberadaan kita di masjid di saat ini. Mudah-mudahan dengan keberadaan kita di sini akan bertambah-tambah pahala, jua bertambah ilmu dan bertambah keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan antara perkara yang penting, sesaat bila kita dapat ke masjid untuk berjamaah, duduk dalam program ilmu sebegini, ia satu manifestasi penting daripada ibadat kita kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah maka para ulama menegaskan bahawa antara tanda-tanda ibadat kita makin kokoh, makin sempurna, makin baik,
Antaranya, kita sentiasa muta'awidun, sentiasa melazimi masjid dan surau. Itu kaedah dia. Itu kata para ulama dalam bicara-bicara mereka. Kullu man yata'awad, sesiapa yang melazim masjid, dilalatun alal khairil kathir, tanda itu satu kelebihan yang banyak yang dia miliki. Dan Nabi bersabda dalam hal ini. Antara sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, la yashba'a mu'minun min khairin hatta yakuna muntahul jannah. Maksudnya, seorang mukmin tidak pernah akan merasa kenyang dalam melakukan ibadat, kebaikan, sehinggalah kemuncaknya syurga disampai. Satu hadis yang begitu besar kepada kita maknanya. Lan yashba'a mu'minun min khairin hatta yakuna muntahul jannah. Seorang mukmin tidak pernah merasa kenyang untuk buat kebaikan, nak buat memanjang, pahala demi pahala dicari malam siang, sehingga penghujung syurga, sehingga dia masuk syurga berasa tenang. Lagi mana syurga tak dimasuki, dia akan buat kebaikan. Inilah sebuah watak yang kita perlu dalam hidup kita. Dan tuan-tuan yang menghidupkan masjid, salat berjamaah, dengan ilmu dicari, taniah. Saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan saya pun termasuk golongan itu dan kita semua. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Untuk malam ini, bicara kita dalam konteks perbincangan ilmu bulanan, membudayakan 40 hadis dalam kita mengambil sunnah Nabi SAW. Saya memilih satu hadis daripada Imam Al-Bukhari, satu hadis yang mungkin di kalangan kita telah pun mengetahuinya, membacanya, tetapi hadis sebegini perlu diulang-ulang sebagai peringatan dari hati ke hati, demi untuk kebaikan kita bersama. Itu hadis tentang salat, tentang sembahyang. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ara'aytum law anna nahran bibabi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin khamsan ma taqulu dhalika yabqa min darnihi shay'un qalu la yubqi min darnihi shay'an ya Rasulullah. Qal fadhalika mithlu as-salawatil khamsi yamhu Allahu bil khataya. Hadis Imam Al-Bukhari. Maksudnya, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah, aku dengar Nabi telah bersabda satu hari, dengan sabdaan Nabi dalam bentuk soalan. Apa pendapat kamu, kata Nabi? Apa pandangan kamu kalau kamu diami sebuah rumah berhampiran sebatang sungai, air mengalir, sungai itu air mengalir malam siang, dan di depan rumah kamu sungai mengalir, lantas kamu mandi di sungai itu 5 kali sehari semalam.
Di depan rumah sungai, apa masalahnya? Terjunlah. Dan mandi bukan sekali, 5 kali sehari semalam. Belum subuh agaknya, jam 10 sekali, jam zuhur sekali, jam asar sekali, maghrib sekali, cukup 5 kali. Contohnya, dan sungai, jenis suka berenang, tenggelam, timbul situlah. Ini bayangan. Kata Nabi, kalau rumah kamu diami di tepi sebuah batang sungai dan kamu terjun ke dalamnya, mandi 5 kali sehari semalam. Hal yabqa min darin syai', apakah masih ada daki-daki melekat di badan kamu? Dah 5 kali sehari semalam mandi, terjun di sungai, sekali mandi mungkin lama-lama. Nabi tanya, apakah masih ada daki melekat di badan kamu? Kata sahabat, ya Rasulullah, kalaulah sampai begitu mandinya 5 kali sehari semalam, sungai pula begitu, la yabqa, tak akan tinggal daki di badan kami, bersihlah kami. Jawab Nabi, itulah perumpamaan salat. 5 kali sehari semalam yang kamu lakukan itu boleh menghapuskan dosa-dosa kamu. Satu perumpamaan menarik, suatu kronologi yang menarik pada Nabi SAW. Itu hadisnya. Hadis yang simple tetapi maknanya mendalam, yang boleh kita ambil kefahaman dari pelbagai aspek dan sudut ilmu pada malam ini. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, yang pertama, salat adalah tiang sebuah kehidupan. Salat adalah merupakan pakaian harian kita. Dalam bahasa agama disebutkan para ulama, salat adalah nadi jantung, merupakan penyelamat. Nak kata salat penyelamat, dialah penyelamat. Salat sebagai nadi jantung, nadi jantung. Salat pakaian, memang pakaian kita. Betullah salat, tuan-tuan, satu ibadat yang tidak boleh diambil mudah oleh setiap mereka yang menganut agama Islam, bersyahadah atas kalimah syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebab salat dipandang sebagai suatu pengakuan, syahadah dianggap pengakuan untuk melaksanakan kewajipan ibadat kepada Allah Azza wa Jalla, di antara salat. Hal ini kita kena faham sebab ada di kalangan manusia mengambil sikap mudah tentang bab salat atas alasan pekerjaan, alasan sibuk, tak dan masa, urusan harta, urusan jam dalam perjalanan, dan sebagai marga urusan. Alasannya tak sempat nak solat. Ini suatu ancaman yang boleh membunuh keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Satu perkara yang boleh membunuh keimanan. Sedangkan solat ini, kalau kita faham sudut hukum hakam agamanya, ia tiang pada kehidupan. As-salatu imaduddin. Salat tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang tegakkan salat, menegakkan agamanya. Wa man tarakaha, siapa yang tinggal salat faqad hadamaddin, dia telah meruntuhkan agamanya. Iman runtuh, agama runtuh bila tak salat. Apa yang ada? Kalau dah iman runtuh, hanya sebagai manusia yang tak ada apa. Makan, minum, pakai, berehat. Kenyang bila makan, berehat, sedap, seronok. Tapi agama tak ada, kata Nabi. Betullah tuan-tuan, hal inilah yang kalau kita renung fikir dengan penuh keinsafan, menakutkan kita. Apalagi dalam saat Nabi SAW di-Isra', di-Mi'rajkan ke langit. Sabit dalam hadis yang sahih,
Nabi ditunjukkan Allah Azza wa Jalla golongan orang tak solat. Pada malam Nabi di-mi'rajkan ke langit menerima kewajipan solat, Allah tunjukkan malam itu juga kepada Nabi SAW golongan yang tak solat apa di antara bencana menimpanya. Ditunjukkan golongan manusia hempap kepalanya ke batu yang besar, berkecai, pecah, bertakuk balik, hempak balik kepalanya. Hempak kepala ke batu, pecah, berkecai, hempak balik dalam neraka. Lalu Nabi bertanya Jibril, apa jenis orang ni wahai Jibril, apa cerita ni, aku tak tahu ni. Jibril sebut, itu umat kamu yang tak bersolat. Bila solatnya tidak lakukan, sujud tak ada, dahinya akan dipecahkan, kepala dipecahkan. Sebab lambang kepada muka ni tuan-tuan segala-galanya. Orang nak solat, muka dibasuh dengan wuduk. Antara anggota wuduk muka. Orang tak solat, mana nak basuh muka? Dia basuh muka kerana peluh lah, kerana panas lah. Biar orang solat, dia basuh muka kerana berwuduk, lengkap dari atas ke bawah, bawah ke atas. Dan muka itu tampak kita bersujud, dahi cecah ke bumi, malam, siang, pagi, petang, 5 kali sehari semalam. Itu yang minimum. Maksimum puluhan kali. Itu menunjukkan suatu ibadat yang lengkap daripada muka sampai ke dahinya, wuduk dan sampai kepada solatnya. Tiba-tiba tak solat, munasabah, dihancurkan kepala sendiri sebab kepala muka bersekali. Ini gambaran dahsyat. Akhirnya Allah tunjuk malam itu peristiwa ini secara total, jelas. Nabi SAW melihatnya. Hinggalah Nabi SAW ingatkan para sahabat. Dalam banyak keadaan diriwayatkan Nabi ingat para sahabat untuk jaga solat. Jaga solat. Dan tidak meninggalkan solat. Bahkan ikut riwayat yang lain, sahih daripada Imam Muslim, Nabi mengarahkan sahabat bakar rumah orang tak solat berjemaah. Tuan-tuan sekalian, dalam hadis ini Nabi bercerita bab solat 5 waktu sehari semalam. Satu amalan yang tidak membebankan kita, bahkan ibadat yang paling mudah dilakukan. 5 waktu sehari semalam, satu ibadat yang tak pernah membebankan kita walaupun sedikit. Dalam urusan harta, urusan pekerjaan, urusan kesihatan, tak ada. Tapi yang berat ialah iman yang tak cukup di dada. Yang berat ialah hati yang sakit, yang dah punah ranah. Yang berat jiwa yang mati. Itu yang berat. Dari sudut salat tak ada yang berat. Rukuk dan sujud 5 kali semalam tak makan masa pun. Bahkan banyak kelebihan menanti. Tetapi yang berat ialah kerana hati yang sakit. Ini masalah kita. Ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Orang yang at-takasul, yang malah-malah bersolat, at-tathaqul, yang berat nak sembahyang, kata Imam Ghazali, kerana masalah hati yang sakit, jiwa yang mati. Itu sebabnya solat tu susah. Sebab jiwanya dah kosong daripada kebaikan. Hati dah penuh dengan noda dan dosa, solat berat. Dia tak seberat nak bersembang di kedai makan 3 jam setengah. Tak seberat nak sembang dan makan pukul 1 pagi boleh keluar. 1 pagi boleh keluar. Sebab nak sembang di restoran. Tapi nak hadir ke masjid setengah jam, tak boleh. Apa makna? Hati sudah sakit, jiwa telah mati. Ini yang masalah kita. Saya sebut tuan-tuan bukan apa, sebab isu tak salat ini isu yang besar dalam masyarakat, membabitkan banyak pihak, khasnya di kalangan anak-anak muda remaja kita. Wal'iyadzubillah. Generasi yang tak salat, tuan-tuan, generasi pembunuh kepada masyarakat masa hadapan. Generasi yang akan merosakkan agama dan bangsa masa depan. Maka kita paling takut satu, maka dalam hubungan ini
Demi Allah, saya sebut pada malam ini, kita kena angkat balik solat dalam apa situasi. Seorang ayah bertegas dengan anak-anak. Seorang ibu bertegas dengan anak-anak di bawah taklukan bimbingannya. Kita dengan diri kita juga kena tegas untuk tunduk, rukuk dan sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Apa yang saya nukilkan pada malam ini, hadis ini bukan apa, nak angkat pada tuan-tuan peringatan yang amat mesra pada Nabi SAW. Kenapa? Nabi kaitkan solat dengan dosa yang diampunkan Allah. Nabi kaitkan dengan solat dalam konteks dosa yang terampun. Kata Nabi SAW, "Fadzalika mithlu salawatil khamsi yamhullahu bihil khataya." Itulah salat 5 waktu semalam yang boleh menyebabkan Allah ampunkan dosa-dosa kamu. Ikatan dosa dengan salat sebagai jalan penghapus dosa itu besar sekali. Ikatan dosa yang kita buat dengan salat kita kerja amat besar ikatannya. Hadis ini jelas. Dengan salat dosa terampun. Dengan solat dosa diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga para ulama kata, ini pandangan ulama, menyatakan bahawa bukan setakat solat itu ampunkan dosa. Wuduk kita nak solat. Kita nak solat maghrib kejap tadi, wuduk kita ambil, pasti wajib ambil wuduk. Kita mula saya ambil wuduk dengan basuhan tangan, dengan basuh muka, basuh telinga sampai ke kaki. Setiap kita ambil wuduk melalui basuhan tadi, dosa terampun. Dosa tangan gugur dengan air wuduk yang kita ambil. Itu hadis. Dosa telinga yang mendengar mendetak elok dan kita basuh telinga, gugur dengan air basuhan wuduk. Sehinggalah kepada basuhan kaki, kita basuh kaki, dosa kaki malah tempat tak elok akan gugur. Bayangkan, belum solat lagi, dengan wuduk saja dosa kecil kita Allah gugurkan satu-satu. Allahu Akbar. Satu nikmat yang bukan kepalang. Hanya hati yang bercahaya faham, hanya hati yang beriman faham, hanya jiwa yang bersih faham. Tapi kalau hati dah kotor, jiwa yang kotor tak akan faham benda macam ni. Macam mana wuduk boleh hapuskan dosa? Tapi hati yang bercahaya dia akan faham. Sebab proses basuhan wuduk tadi, walaupun fizikalnya sekadar itu, tetapi dalamannya ada makna. Sebab Allah tidak akan memerintah berwuduk melainkan ada maksud di sebalik wuduk itu. Allah Maha Kaya. Cara Allah nak berikan rahmat kepada umat Muhammad, itu caranya. Kalau kita renung agama ni tuan-tuan, dengan penuh keinsafan, hati yang bersih, kita akan nampak kelebihan-kelebihan. Tapi bila hati kita tak apa nak cerdik, jiwa kotor, jiwa dah mati, tak nampak. Ini kita paling takut. Ini kita paling bimbang. Jadi ibadat wuduk saja dah boleh hapuskan dosa. Apa kata dengan solat? Qiyamnya kita, rukuknya kita, sujudnya kita, bacaan dalam solat pada A to Z, daripada awal daripada bertakbir sampai salam. Kata Nabi, yamhullahu bihil khataya. Allah boleh ampunkan, hapuskan dosa-dosa kesalahan kita. Nabi SAW pernah satu ketika bersama para sahabat baginda radhiyallahu anhum ajma'in bersolat, dan Nabi imamkan solat tersebut. Selepas solat, Nabi berpaling pada sahabat, tengok wajah-wajah sahabat. Nabi tengok seorang, kiri kanan, belakang depan, sahabat yang ramai. Lalu Nabi sebut perkataan, diriwayatkan Nabi sebut kepada para sahabat, Allah telah mengampunkan dosa-dosa kamu. Allah telah mengampun dosa-dosa kamu.
Sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, apakah Allah benar-benar ampunkan dosa kami? Ya, kata Nabi, ya benar. Lalu kata sahabat yang bertanya, bagaimana Allah ampun dosa-dosa kami ya Rasulullah? Jawab Nabi SAW, kaffarallahu biha al-khataya. Allah SWT telah hapuskan dosa dengan sebab solat kamu akan dosa-dosa kamu. Jelas tuan-tuan sekalian. Betullah kita dalam konteks hubungan hadis ini seolah Nabi nak beri kita suatu peringatan besar. Pertama, kita ini adalah pendosa yang ada buat silap dalam sebuah kehidupan. Itu hakikat. Kita bukan malaikat yang maksum, kita bukan rasul yang maksum, tidak. Kita makhluk yang ada dosa kesilapan. Itu hakikat manusia. Tak kira siapa yang bercakap pun ada dosa, yang dengar malah pun ada dosanya. Cuma kecil besar lah, tapi dosa ada. Bila kita berdosa kepada Allah Azza wa Jalla, Nabi kaitkan solat waktu sebagai suatu contoh daripada seorang manusia ada rumah tepi sungai. Kemudian bila rumah tepi sungai, dia pun terjun ke sungai 5 kali sehari semalam. 5 kali sehari semalam. Dah terjun ke sungai 5 kali semalam, berendam dalam sungai, mandi maksudnya. Nabi kata tak ada daki di badan lagi. Faham kata tuan-tuan? Seolahnya tiap waktu solat kita bersolat, dosa terampun diangkat. Dosa kita pada malam hari terangkat pada jam subuh. Dosa kita pada pagi terangkat jam zuhurnya. Dosa di siang harinya kita tengah hari terangkat jam asarnya. Dosa kita petang hari terangkat pada jam maghrib isyaknya. Dan balik dosa kita malam hari terangkat pada jam subuhnya. Itulah pusingan. Apakah berita macam tidak menggembirakan kita? Apakah berita macam tidak menggembirakan kita tuan-tuan? Kita amat gembira. Satulah kata para ulama rahmatullahi alaihi ajma'in, proses penyucian dosa ini bila solat dilakukannya, itu ibadat yang pasti dan mesti. Satu ibadat yang pasti dan mesti, dengan maksud kata para ulama, orang yang bersolat, jaga solat dan jaga hubungan Allah Azza wa Jalla, maka dia seolah-olahnya sedang dibersihkan dosa oleh siapa? Allah sendiri. Sebab hubungan solat dengan Allah ni, hubungan solat dengan Tuhan baikas. Kita solat, bila kita solat, kita dengan Allah terus. Allahu Akbar, solat maghrib, cash dengan Allah, terus dengan Tuhan. Baik isyak, baik subuh, baik asar, kita dengan Allah terus. Itu dalam konteks agama disebut hablum minallah, dengan Allah punya hubungan. Jadi kata para ulama, Allah akan hapuskan dosa baikas hambanya sebab dia bersolat. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, itu satu perkara. Perkara yang kedua tentang hadis ini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam nak kaitkan solat dan waktunya. Solat dan waktunya lengkap. Nabi sebut 5 kali sehari semalam. Yaghtasil fi kulli yawmin 5, 5 kali sehari semalam. Mandi tadi dengan disebut pada solat 5 kali. Kata ulama, hadis ini menunjuk kepada kita Nabi SAW nak tekankan salat yang kita lakukan wajib sempurna 5 kali sehari semalam. Wajib sempurna 5 kali sehari semalam. Tak dinamakan salat kalau kita salat hanya satu waktu. Maghrib rajin, yang lain malah tak namanya salat. Kita buat solat 5 waktu, 2 waktu sahaja.
Yang 3 tinggal sebab tak ada, tak sempat atau malas. Bukan nama solat. Kerana solat yang sebenarnya 5 waktu khamsan, 5 waktu yang lengkap melengkapi. Satu dalam Quran Allah sebut satu ayat yang berbunyi, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. An-Nisa ayat 103. An-Nisa ayat 103 Allah sebut, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Salat Allah fardukan pada orang beriman pada jam-jamnya, pada waktu yang ditentukan. Berapa kali? 5 waktu sehari semalam. Allah yang tentukan. Daripada subuh hinggalah zuhur, asar, maghrib, isya. Allah yang tentukan waktunya, bukan Nabi. 5 waktu. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. An-Nisa ayat yang 103. Satulah, dalam hal ini para ulama menegaskan bahawa orang jaga salat dijaga agamanya. Orang jaga salat dia jaga akidahnya. Orang jaga salat dijaga ibadahnya. Orang jaga salat jaga hatinya. Orang jaga salat dijaga imannya. Orang jaga salat dijaga taqwanya. Orang jaga salat disetengah pada syurga Allah Azza wa Jalla dan pelbagai lain. Maka tuan-tuan, daripada hadis kita bicarakan pada malam ini menunjuk kepada kita suatu peringatan besar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita jadikan solat sebagai tiang kehidupan. Lebih utama lagi, ulama menegaskan bahawa dengan solatlah kita beroleh pintu kerahmatan, keberkatan, keselamatan dari sudut kehidupan beragama kita, baik umur dan usia, termasuklah rezeki yang lain. Karena solat pintu keberkatan besar. Nak berkat harta, solat jaga. Nak berkat nyawa, solat jaga. Nak berkat rezeki apa saja kita dapat dalam hidup satu sen, solat jaga. Nak berkat rumah tangga, keluarga, solat dijagai secara begitu konsisten. Nak berkat urusan makan, minum, harta benda, salat jaga. Nak berkat urusan ibadat malam siang sampai ke matinya, sul khatimah, salat dijaga. Akhirnya dia sampai di alam mahsyar nanti, bangkitnya kita tuan-tuan dengan hitungan salat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salah. Seawal-awal amalan ditanya Allah di hari akhirat tentang salat kita. Kalau salat kita betul, berjaya dan lengkap, sempurna, Nabi sebut semuanya akan beruntung. Qad aflaha wa anjah. Beruntunglah kita untuk sampai ke syurga Allah Azza wa Jalla. Di salat kita gagal, bahkan tak bersalat, tak salat, tak lengkap salatnya, kata Nabi, qad khaba wa khasira. Dia kecundang, gagal dan kecewa. Semua ibadat akan kecewa sama. Dan bila sampai perhitungan itu depan Allah Azza wa Jalla, terbuktilah di padang mahsyar nanti Allah akan letakkan golongan tak salat dalam neraka yang paling khusus. Orang tak bayar zakat, dosa, tapi tak ada khusus pada mereka. Orang tak puasa, dosa besar, salah besar, dosa, tapi tak ada neraka khusus. Tapi orang tak salat, neraka khas disediakan. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka dihumban ke dekat saqar. Saqar neraka khas untuk siapa? Orang tak salat. Saqar dengan makna neraka yang membakar-bakar, api yang menjulang, meluap-luap, tak pernah berhenti walaupun saat.
Itu neraka, kata Nabi, kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Mudaththir, qalu lam nakum minal musallin. Ditanya malaikat, kenapa kamu dibawa ke neraka ni? Jawab mereka. Jawab, kata mereka, qalu, mereka berkata, lam nakum minal musallin, kami tidak salat masa hidup dahulu. Maka tuan-tuan, marilah kesempatan yang berkat ini bukan mengajar, tapi untuk ingatkan diri masing-masing. Kerana tinggal salat, hilang keberkatan hidup. Tinggal salat, hilang berkat rezeki. Walaupun nampak senang, mewah macam mana pun, tak salat, punca kemusnahan dalam banyak perkara. Tapi insya-Allah dengan salat kita jagai, fokus salat dengan sepenuhnya, insya-Allah dalam kemiskinan ada keberkatan, dalam kekayaan ada kemuliaan, dalam apa usia kita, bocil, muda, tua, ada rahmat pada Allah Azza wa Jalla. Tapi salat tidak dilakukan, telah meletakkan diri kita di persimpangan hidup yang dahsyat menanti kita, wal a'yadzubillah. Mudah-mudahan hadis pada malam ini walaupun ringkas, tapi sampai mesejnya. Terus kita jaga salat kita malam siang. Dalam kepenatan, tunaikan hak Allah. Keletihan macam mana pun tunaikan Allah. Itu hak Allah, bukan hak kita. Hak Allah Azza wa Jalla didahulukan. Mudah-mudahan semuanya datangkan kebaikan, rezeki, pahala, redha Allah, rahmat buat kita. Amin ya rabbal alamin. Itulah sekadar pertemuan pada malam ini daripada hadis Al-Bukhari, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang salat tadi. Ada manfaatnya insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه وغفور رحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم، تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.